Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Sefakri Maths. Terima kasih kerana dah subscribe. Yang mana yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe di bawah dan juga loceng di sebelahnya. Dan untuk bahagian ini kita ada pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ke-8. Kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Buku teks ialah pada muka surat 262 dan standard pembelajaran adalah standard pembelajaran 9.4.1. Jadi terima kasih kepada yang dah tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Jadi tanpa melengah masa, jom kita mulakan. Okey, contoh 12, buku teks muka surat 262. Sebiji dadu dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Jadi dia buat uji kaji dadu dilambung 1 kali, 2 kali. Okay, dia buat perkara itu sebanyak 540 kali. Jadi dia tanya berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa bergabung tak bersandar, di mana lambungan kali kedua untuk mendapatkan nombor kuasa 2 sempurna tidak dipengaruhi oleh lambungan kali pertama. Okay, kita tahu nombor kuasa 2 sempurna bagi dadu adil hanya ada 2 saja, iaitu nombor 1 dan juga nombor 4. Ada 2 saja untuk nombor kuasa 2 sempurna. Jadi katakan K itu adalah peristiwa mendapat 1 atau 4 dan K prime adalah peristiwa tak dapat 1 atau 4. Jadi daripada sini kita tahu kebarangkalian untuk mendapat K, PK ini adalah 2 daripada 6. Kita permudahkan dapat 1/3. Dan kebarangkalian untuk tak dapat 1/4 adalah 4 daripada 6. Sebab yang tak dapat adalah nombor 2, nombor 3, nombor 5 dan juga nombor 6. Jadi dia ada 4 kesemuanya daripada 6. Jadi permudahkan kita dapat 2/3. Jadi kita boleh buat gambar rajah pokok untuk balingan yang pertama. Kita dapat K dan juga K prime, kemungkinan dia. Okay, untuk dapat K dia adalah 1/3. Untuk dapat K prime 2/3. Okay, untuk balingan yang kedua sama juga, kemungkinan kita dapat kuasa 2 sempurna. Kemungkinan juga kita tak dapat kuasa 2 sempurna. Nilai kebarangkalian dia tetap sama kerana dia tidak bersandar. Okey, kalau pertama tak dapat kuasa 2 sempurna. Okey, kesudahan untuk yang kedua pun sama, tak ada kaitan dengan peristiwa yang pertama ini. Jadi kesudahan yang mungkin ialah K prime, K prime K dan K prime K prime. Okey, jadi kita dah selesai buat gambar rajah pokok menentukan kesudahan bagi lambungan 2 kali berturut-turut. Okey, jadi dia nak sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Maksudnya paling kurang ada 1 K. Jadi K ada di sini, kedua-dua dapat kuasa 2 sempurna. Ini ada 1 K, ini pun 1 K. Yang ini tak ada sebab dua-dua K prime. Okey, jadi kebarangkaliannya adalah PKK tambah PKK prime tambah PK prime K. Sama macam sebelum ini. 1/3 didarab 1/3. Yang ini KK. KK prime 1/3 darab 2/3. K prime K 2/3 didarab dengan 1/3.
Jadi kita tambahkan semua sekali, kita dapat 5/9 kebarangkalian sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Tetapi uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali. Dia tanya berapa kalikah kita dapat satu nombor kuasa 2 sempurna itu. Jadi cara dia adalah kita dah tahu kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya nombor kuasa 2 sempurna 1. Jadi berapa kali kita darabkan saja dengan 5/9 ini didarabkan dengan 540, kita akan dapat 300 kali 300 kali sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Okey, kita juga ada penyelesaian alternatif kita menggunakan kaedah jadual. Jadi kita tahu dadu yang pertama terlambung kali pertama ada 6 kemungkinan. Lambungan kedua pun ada 6 kemungkinan. Jadi kita isikan dalam jadual ini. Dan sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2, sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh ialah kawasan yang berwarna hijau ini. Okay, 1, 2 sebab 1 sekurang-kurangnya 1 kan. 4. Nah ini 1 ada, ini pun 4. Jadi kawasan hijau itu adalah kesudahan yang mungkin. Jadi jumlah kesudahan ini adalah 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iaitu 20 daripada 36 kesudahan. Kita dapat permudahkan ya 5/9 sama macam tadi. Jadi berapa kali sama 5/9 darab 540, kita akan dapat 300 kali. Okey, seterusnya contoh 13, sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 kuning, 3 biru. 2 biji dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Sekiranya guli pertama warna biru, maka guli biru dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Sekiranya bukan biru, guli itu tidak dipulangkan dalam kotak dan guli kedua dipilih. Jadi agak panjang di sini. Jadi saya highlightkan di sini 7 merah, 5 kuning, 3 biru. Jika biru, masuk semula. Jika tak biru, tak dimasukkan semula. Jadi kita tengok bilangan ruang sampel dia adalah 15. Dan bilangan merah 7, bilangan kuning 5, bilangan biru adalah 3. Dan kita ada 2 peristiwa di sini. Untuk yang hijau ini adalah peristiwa tak bersandar. Sebab dia masukkan semula. Jadi kebarangkalian yang peristiwa yang kedua itu tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Tetapi yang ini adalah peristiwa bersandar. Ia akan mempengaruhi peristiwa yang kedua. Okey, jadi untuk peristiwa pertama, memilih guli yang pertama. Kemungkinan biru, kuning, merah. Jadi biru 3/15 iaitu 3 daripada 15. Kuning 5 daripada 15. Dan merah 7 daripada 15. Okey, apabila kita dah pilih guli yang pertama, jika biru dia masukkan semula. Dimasukkan semula dalam kotak, dipulangkan semula. Jadi ruang sampel dia tetap jadi 15. Warna biru pun masih lagi 3. Jadi biru, kuning, merah masih sama. Jadi hasil lagi 3/15 sebab dia masukkan semula. K 5/15 dan M 7/15. Okey, ini peristiwa tak bersandar. Untuk peristiwa bersandar, jika guli bukan biru sama ada kuning atau merah ini, dia tak pulangkan dah. Dia tak pulangkan dah. Maksudnya, mungkin kita dapat biru, mungkin juga kita dapat kuning, mungkin juga dapat merah. Okey, jika guli pertama dapat kuning, asalnya 5. Dia tak pulangkan dah. Jadi, dia ruang sampelnya dah berkurang 1. Ruang sampelnya dah berkurang 1 jadi 14.
ambil kuning yang pertama, biru tak berubah jadi 3/14. Tetapi kuning kali pertama, kuning ini dah berkurang 1. Asalnya 5 kurang 1 jadi 4/14. Asal 5 dia dah ambil buli yang pertama warna kuning, dia kurang 1, dia tak masukkan dalam kotak itu. Jadi yang tinggal 4 biji kuning daripada 14 biji kesemuanya sebab dia tak pulangkan. Merah masih stay 7/14. Sama kes juga untuk merah tadi. Biru dia dapat 3/14 sebab dia tak pulang. Jadi ruang sampelnya dah berkurang 1. Kuning 5/14. Merah dah berkurang 1 jadi 6/14. Kesudahan yang mungkin biru-biru, biru-kuning, biru-merah, kuning-biru, kuning-kuning, kuning-merah, merah-biru, merah-kuning, merah-merah. Okey, selesai gambar rajah van. Gambar rajah pokok. Okey, soalan nak hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Dia tak nak biru-biru, tak nak kuning-kuning, tak nak merah-merah. Jadi kebarangkaliannya yang ini. Hasil tambah kebarangkalian biru-kuning, biru-merah, kuning-biru, kuning-merah, merah-biru, merah-kuning. Ini hasil tambah dia. Jadi kita buat. Jadi biru-kuning 3/15 darab 5/15 tambah 3/15 darab 7/15, 5/15 darab 3/14 yang ini, 5/15 darab 7/14 yang ini, ditambah 7/15 3/14 yang ini, tambah lagi 7/15 didarabkan dengan 5/14. Jadi yang ini awak tengok tak cukup ruang. Saya buat baris yang baru. Apabila buat baris yang baru, jangan lupa operasi tambah ini mesti ditulis. Jangan tinggalkan tanda tambah ini ya. Okey. Jadi kita kira kita dapat 349/525. Okey, jadi kita ada juga kaedah pelengkap di mana kita ambil nilai keseluruhan ini iaitu 1 ditolakkan dengan guli yang warna yang sama. 1 tolak kebarangkalian biru-biru, tolak kebarangkalian kuning-kuning, tolak kebarangkalian merah-merah. Jadi 1 tolak 3/15 darab 3/15, tolak 5/15 darab 4/14, tolak 7/15 darab 6/14. Masih lagi kita dapat jawapan yang sama 349/525. Okey, itu contoh 13. Okey, kita terus ke praktiskan diri 9.4a soalan nombor 3. Okey, buku teks muka surat 264 ya. Okey, jadi Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Jonathan mempunyai 2 pilihan sama ada menginap di pantai Jati atau pantai Cengal selama 2 hari. Kebarangkalian hujan di pantai Jati pada setiap petang ialah 19/25. Kebarangkalian hujan turun di pantai Cengal pula bergantung kepada hari sebelumnya. Ini peristiwa bersandar. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 5/7. Kalau hari sebelum tak hujan, kebarangkalian hujan pada petang, dia tu 5/7. Jika hujan pada hari sebelumnya, maka hujan pada petang itu ialah 2/5. Okey, jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak, pantai mana patut dipilih? Pantai mana untuk dia saksikan matahari terbenam pada kedua-dua petang? Berikan justifikasi anda. Jadi agak panjang panjang dia punya membebelnya. Jadi kita ambil shortcut saja. Kebarangkalian hujan di pantai Jati 9/25. Pantai Cengal ada 2 keadaan, iaitu keadaan bersandar dengan keadaan bersandar. Okey, jadi pantai Jati tak bersandar, dia mungkin hujan, tak cerah. Okey, 9/25, cerah dia 6/25 lah. Iaitu kalau dia hujan
19/25. 1 tolak 19/25 kita dapat 6/25. Okey, untuk Pantai Cengal, kalau hari sebelumnya tidak hujan, hari sebelumnya tak hujan, kebarangkalian hujan ialah 5/7. Dan kebarangkalian cerah adalah 2/7. 1 tolak 5/7 dapat 2/7. Jadi ada dua tu je. Sama ada dia hujan ataupun cerah. Sama ada dua itu je. Okey, kalau Pantai Cengal sebelum hari sebelumnya hujan, kebarangkalian hujan ialah 2/5. Dan kebarangkalian cerah ialah 3/5. Okey, dia bagi tahu jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak. Dua-dua pantai itu cuaca cerah. Maksudnya dia tak hujan lah. Jadi yang ini tak diambil kira. Yang ini tak diambil kira. Jadi kita ambil yang ini saja perbandingan. Jadi dia nak kedua-dua petang itu mesti cerah. Okey, ini hari pertama. Ini hari kedua. Ini hari pertama. Ini hari kedua. Ini hari pertama. Ini hari kedua di Pantai Cengal. Ini di Pantai Jati. Jadi dia nak dua-dua cerah. Okey, kebarangkalian cerah di Pantai Jati 6/25 didarabkan dengan 6/25. Kebarangkalian cerah di Pantai Cengal adalah 2/7 didarabkan dengan 2/7. Jadi pantai manakah yang memberikan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk hari cerah? Jadi kita kira tadi 2/7 darab 2/7 untuk Pantai Cengal adalah lebih besar daripada 6/25 didarabkan dengan 6/25. Jadi Jonathan perlu pergi ke Pantai Cengal kerana kebarangkalian tidak hujan adalah lebih tinggi. Jadi dia perlu ke Pantai Cengal kerana kebarangkalian tidak hujan lebih tinggi berbanding di Pantai Jati. Okey, seterusnya kita pergi lagi praktiskan diri 9.4a nombor 4 buku teks muka surat 264. Setiap pelanggan kedai naga yang berbelanja lebih 200 akan diberi peluang memutar roda bertuah yang mempunyai 6 sektor yang sama. Dua daripada sektor roda bertuah itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Okey, dua warna merah, yang lain warna kuning. Okey, dia sama 6 sektor yang sama. Jadi luas dia sama. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna merah, jika dia berhenti di sektor warna merah, pelanggan berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Dia berpeluang pilih dari kotak A. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak B. Kalau warna kuning, dia akan berpeluang pilih kotak B. Okey, bilangan voucher tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B seperti dalam jadual di atas. Okey, ini kotak A voucher RM50 ada 20 keping. Voucher RM10 ada 5 keping. Kotak B, voucher RM50 ada 10 keping. Voucher RM10 ada 20 keping. Jadi kalau ini dapat warna merah ini, dia berpeluang pilih dari kotak A. Kalau dia dapat warna kuning ini, dia berpeluang pilih dari kotak B sahaja. Okey. Jadi dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai naga akan berbelanja lebih RM200. Maksudnya ruang sampel dia adalah 450 450 pelanggan ruang sampel dia. Pelanggan dia 450 orang lah. Hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai naga. Okey, dia bagi tahu sini voucher tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan voucher yang baru oleh kedai naga supaya bilangan voucher tunai dalam kedua-dua kotak A dan B sentiasa kekal. 450 tadi saya cakap ruang sampel bukan ruang sampel.
Okey. Apa maksud makluman di sini? Maksudnya ia adalah peristiwa tidak bersandar. Sebab ruang bilangan voucher tu, bila orang pick the voucher, lepas tu dia gantikan yang baru. Jadi bilangan keseluruhan voucher itu tetap sama. Okey, jadi soalannya, merah kotak A, kuning kotak B. Okey, jadi dia nak hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai naga. Okey, jadi dia ada dua peristiwa di sini. Peristiwa pertama, dia putar roda itu. Sama ada dia dapat merah ataupun kuning. Okey, selepas dia putar roda itu, katakan dia dapat merah. Jadi dia berpeluang pilih voucher RM50 atau voucher RM10. Kalau dia pilih, dia putar itu dapat kotak kuning, sektor yang berwarna kuning ini, dia berpeluang untuk pilih voucher RM50, RM10 juga. Jadi kita tengok gambar ajar pokok dia. Merah ataupun kuning. Itu untuk peristiwa pertama. Untuk peristiwa kedua adalah memilih jenis voucher, sama ada RM50 ataupun RM10. Jadi kebarangkalian dapat sektor merah ini adalah 2 daripada 6. Untuk sektor kuning 4 daripada 6. Okay, voucher RM50, voucher RM10 dari kotak A. Dari kotak A. Jadi jumlah voucher dia adalah 25 25, iaitu 20 tambah 5. Jadi untuk RM50, 20 per 25. 20 keping daripada 25 keping. Untuk RM10, 5 per 25. Okey, untuk kotak B pula, K sebab dia ada pilih kuning, kotak B, jumlah dia 30. 10 tambah 20. Mungkin dia dapat RM50, mungkin juga dia dapat RM10. Jadi untuk RM50, 10 per 30. Yang RM10, 20 per 30. Jadi kesudahannya mungkin merah 50, merah 10. Kuning 50, kuning 10. Okey, dia nak hitung bilangan voucher bernilai RM10. Jadi M10 dengan K10. M10 dengan K10 yang dia kena tengok kebarangkalian dia. Jadi kebarangkalian M10 ditambahkan dengan kebarangkalian K10. Jadi M10 2 per 6 darab 5 per 25 ditambahkan dengan 4 per 6 darab 20 per 30. Kita akan dapat 23 per 45. Itu kebarangkalian sekurang-kurang akan mendapat voucher RM10. Jadi berapa bilangan itu? Dia kata 450 pelanggan yang berbelanja lebih. Jadi dia kena sediakan 230 voucher RM10. Jadi dia kena sediakan 230 voucher RM10 untuk menampung 450 pelanggan yang berbelanja yang layak membuat putaran roda dan menerima voucher. Sekurang-kurangnya 230 voucher RM10. Okey, itu dia untuk topik kebarangkalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Surf Agrimet, Twitter dan join grup perbincangan Telegram. Okey, untuk keseluruhan video jangan lupa di situ saya dah buat playlist untuk keseluruhan video bab 9. Dan itu dia. Sekian, terima kasih. Don't forget to subscribe. Wassalam.